Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cikgu Fauzan. Cikgu sihat, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Okey, atas pertanyaan tersebut. jadinya Cikgu, saya ni ada satu hajat lah. Saya nak menemu buat Cikgu berdasarkan saya punya subjek untuk SEM ni. Yang itu berkaitan dengan profession keguruan. Okey, jadinya Cikgu, terlebih dahulu bolehlah Cikgu memperkenalkan diri Cikgu lah. Biodata Cikgu, latar belakang Cikgu, nama sekolah, berapa tahun Cikgu mengajar. Okey. Okey, terima kasih. Jadi cikgu mula dengan cikgu kenalkan diri cikgu. Nama cikgu Muhammad Fauzan bin Muhammad Fizi dan saya juga telah menjadi pendidik selama 6 tahun daripada 2018 sehinggalah kini 2024. Jadi saya telah mengajar di SK Mahmud di Raut Pahang dan saya mengajar subjek Bahasa Melayu. Jadi cikgu akan cerita sedikitlah tentang latar belakang cikgu, iaitu daripada segi latar belakang keluarga juga. Seperti mana yang cikgu boleh ceritakan, cikgu punya latar belakang berlandaskan ataupun diterapkan dengan seorang bakal pendidik, seperti mana seperti mak cikgu, seorang cikgu sekolah rendah serta ayah cikgu. Dan pada masa kini adik-beradik cikgu juga sedang melanjutkan pelajaran di dalam aliran pendidikan juga. Jadi cikgu rasa itu saja daripada untuk latar belakang cikgu untuk sementara. Jadi boleh teruskan. Okey, terima kasih kepada Cikgu telah memperkenalkan sedikitlah latar belakang Cikgu berkaitan dengan diri Cikgu. Jadinya Cikgu, saya terus pergilah kepada soalan saya sebab saya pun tidak sangat membuang masa. Okey, berdasarkan Cikgu lah kan, sebab Cikgu ni dah menjadi sebagai seorang pendidik. Jadinya bagi pendapat Cikgu lah, apakah yang Cikgu faham dengan konsep profession keguruan ni? Ataupun kita istilah dia sekarang ni adalah profession seorang guru. Cikgu. Jadi konsep mengajar lah maksudnya. Konsep mengajar sebagai satu profession kan? Betul? Betul, konsep mengajar sebagai satu Jadi profession. bagi cikgu lah, mengajar sebagai satu profession yang bermaksudkan melaksanakan tugas dengan etika dan bertanggungjawab yang tinggi. Okey, di mana guru bukan sahaja bertindak sebagai menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator dan role model kepada pelajar. Jadi apa yang cikgu nak terangkan daripada menyampaikan ilmu seperti mana yang kita tahu, kita hadir ke sekolah dengan menyampaikan apa yang kita dah ilmu yang kita dah ada untuk kita menerapkan kepada murid-murid. Jadi ilmu yang kita dah bekalkan tu kita hulurkan kepada generasi yang akan datang. Okey. Kemudian kita pergi kepada pembimbing. Jadi bila pembimbing kita boleh terangkan sebagai kita guide dia. Maksudnya kita seperti mana kita diri kita, seperti itulah kita bentuk dia. Jika kita sebagai menunjukkan sikap yang negatif di sekolah, maksudnya daripada segi kelakuan, pemakaian, jadi benda tu akan menyebabkan pemikiran diorang akan mudah terikut apa pembawaan kita. Jadi seperti mana macam daripada segi pemakaian yang dah dilandaskan garis panduan iaitu oleh KPM. Jadi macam seterusnya motivator, macam yang role model, seperti mana yang macam cikgu cakap tadi, macam pembimbing tadi. Kita sebagai contoh kepada pelajar. Okay. Jadi mengajar juga memerlukan kemahiran khusus dan komitmen untuk terus memperkaya pengetahuan dan memperbaiki teknik pengajaran bagi memenuhi keperluan pelajar yang berbeza. Okay, daripada sini cikgu boleh terangkan komitmen. Jadi bila kita hadir ke sekolah tu, kita dah ada tanggungjawab untuk kita laksanakan. Sebab itu tugas yang diberi dan amanah yang kita pikul. Okay. Jadi teknik pengajaran. Bila teknik pengajaran, kita dah adaptasi kan. Kita dah tahu apa yang kita nak mengajar hari ni. Jadi maksudnya untuk kita mengajar pada hari esok kepada murid, kita dah fahamkan apa silibus ataupun kita nak silibus ataupun kita punya topik untuk kita mengajar pada mereka, bagi diorang akan memudahkan faham. Dan seterusnya, dan pada cikgu lah sendiri akan sering bertanya kepada murid-murid, adakah apa yang cikgu sampaikan ni faham? Jadi kita
soalan tu bertanyalah berkali-kali, 2 ataupun 3 kali sehinggalah mereka kata faham ataupun mereka akan menanyakan kita kembali. Jadi daripada situ kita faham apakah kita punya daripada segi penyampaian kita ni diorang boleh faham ataupun tidak. Sebab bagi cikgu lah, bila cikgu mengajar, cikgu akan merasa apakah bila dah balik sekolah kan, sebab kita dah habis silibus di sekolah, kita balik sekolah. Adakah cikgu merasa adakah kita ni mengajar diorang, apakah diorang faham dan sampai apa yang kita nak mengajar pada hari ini. Itulah apa yang cikgu faham. Okey, jadi itu saja serba sedikit yang cikgu boleh huraikan daripada soalan kamu tentang konsep mengajar sebagai satu profession. Okey. Okay, jadinya saya agak tertarik lah dengan apa yang cikgu terangkan berkaitan konsep mengajar sebagai satu profession, iaitu cikgu ni dia bukan sahaja mengajar, tapi dia mendidik, membimbing ataupun orang panggil role model kepada murid-murid ni. Okay, jadinya saya pergilah pada soalan yang seterusnya lah, sebab kita dah tahu tentang konsep profession keguruan ni. Jadinya kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan guru. Jadinya tak semua orang ataupun orang kata kemungkinan bukan semua orang tu boleh menjadi sebagai seorang guru ni, sebab di dalam istilah dia kita boleh fikirkan setiap benda tu mempunyai ciri-ciri dia. Jadinya pada pendapat cikgu lah, apakah ciri-ciri bagi seorang guru tu yang perlu ada pada diri dia? Ciri-ciri seorang guru ataupun ciri-ciri yang perlu ada bagi membentuk profession keguruan ataupun cikgu itu sendiri. Okey, baiklah, terima kasih. Okey, ciri-ciri guru yang profesional kan. Okey, yang pertama yang cikgu boleh jelaskan adalah komitmen terhadap pembelajaran yang berterusan. Maksud dia guru sentiasa belajar dan memperbaiki diri. Maksudnya walaupun kita dah habis belajar, kita dah graduate, kita dah posting, kita dah ada penempatan, jadi pada cikgu benda tu kita harus menimba ilmu lagi. Maksudnya kita kadang-kadang bila dah posting kita nak mengajar, tak semestinya kita dapat subjek yang kita dah belajar di U untuk kita belajar, untuk kita mencurahkan ilmu kepada pelajar sekarang. Jadi pada cikgu macam contohlah, cikgu option waktu belajar adalah pendidikan seni dan cikgu diberikan amanah mengajar di SK Mahmud adalah subjek bahasa Melayu. Jadi itu adalah sesuatu yang baru. Jadi daripada situ cikgu belajar balik. Walaupun kita daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kita belajar bahasa Melayu, tapi untuk ingatan kita kena mencari balik. Maksudnya kita kena cari apa sinonim ke, dia punya silibus-silibus untuk bahasa Melayu tu. So daripada situ kita sentiasa memperbaiki diri kita. Sebentar ya. Kita dahulukan dulu. Okey, cikgu akan teruskan. Tentang manakala tentang memperbaiki diri. Jadi daripada situ bila kita mengajar di sekolah, jadi kita dah mencari ilmu, kita dah berikan kepada pelajar. Jadi daripada situ kita tengok pula apa kekurangan. Sebab ada sesetengah cikgu dia boleh memahami apa kekurangan dia daripada segi pembelajaran dia. Maksud dia adakah budak ni faham ataupun tidak. So daripada situ bila budak tak faham, bila pelajar ni tak faham, dia akan mengubah cara dia
cara pendekatan apa yang dia nak sampaikan. Okey. Jadi ciri-ciri yang kedua saya akan terangkan adalah kesabaran dan empati. Jadi daripada situ mampu memahami keperluan pelajar yang berbeza. Macam cikgu cakap tadi, uh, memahami keperluan pelajar yang berbeza ni maksudnya kita mempunyai dalam satu kelas mempunyai pelbagai pelajar ataupun murid lah. Jadi daripada situ kita boleh analisis dan kita memerhatikan mana kaedah yang sesuai dan mana kaedah yang membuatkan murid-murid tu dia memahami. Maksudnya contohlah bahasa Melayu yang cikgu ajar ni, tajuk dia kita pergi kepada pembinaan binayat lah dengan kata-kata majmuk. Jadi daripada situ cikgu akan bagikan satu aktiviti yang memudahkan mereka fahami. Jadi bila mereka tak dapat jawab, kita cuba pula kaedah lain yang bagi mereka faham apa itu tentang kata-kata majmuk lah bagi sekolah rendah. Okey. Jadi yang ketiga adalah kepakaran subjek. Maksudnya kepakaran subjek, penguasaan penuh terhadap mata pelajaran yang diajar. Jadi macam yang cikgu terangkan tadi, walaupun cikgu belajar di U dengan subjek seni tapi dan diberikan subjek Melayu di sekolah rendah, cikgu kena menguasai apa yang cikgu nak sampaikan. Maksudnya silibus lah. Jadi bila kita dapat menguasaikan sesuatu topik, jadi kita akan berasa keyakinan diri tu untuk mengajar diorang tanpa rasa bersalah sebab mudah yang ada sesetengah jugalah. Macam waktu cikgu belajar dulu pun ada yang kata kadang-kadang murid-murid ni bukan faham, murid-murid bukan tahu pun kalau kita ni menipu diorang. Maksudnya dekat situ dah salah. Kat situ memang dah salah. Sekurangnya kalau kita tak faham, kita boleh hold dulu. Maksudnya kita boleh cikgu rasa yang ni kita stop dulu ataupun kita berhenti dulu sebab cikgu pun tak berani nak memberikan kata putus sebab kita nak menyampaikan sebab diorang akan mengingat. Jadi benda tu bila kita memberikan ilmu yang salah, jadi benda tu diorang akan mengikut. Okey. Jadi bila dah diorang dapat ilmu yang salah, jadi dia akan jadi perbualan pula. Kamu akan belajar kamu tahu ni daripada mana, nanti nama kita juga yang akan diketahui orang yang kita menyampaikan ilmu yang salah. Okey. Jadi ciri-ciri yang keempat pada cikgu adalah etika kerja lah. Okay. Bila etika kerja ni memastikan integriti dan keadilan dalam pengajaran. Maksudnya integriti ni dengan penuh maksudnya orang kata macam motivasi diri apa yang kita nak sampaikan kepada mereka lah. Dan keadilan. Maksudnya pembahagian apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar tu haruslah sekata. Maksudnya haruslah mereka memahami. Jangan ada daripada segi curang ataupun menipu. Maksudnya ada bela kasih. Berbelah kasih. Lebih kurang gitulah. Saya sudah lupa. Jadi kat situ kita kena adil lah dalam pengajaran. Maksudnya kita kena ada prinsip yang teguh lah. Okay. Pada cikgu yang terakhir lah. Ciri-ciri yang kelima cikgu adalah kreativiti. Okay. Kreativiti mampu mencari cara baru dan menarik untuk menyampaikan ilmu. Okay. Jadi bila kreativiti, kaedah yang kita nak sampaikan. Adakah kita nak guna traffic light? Jadi ataupun kita nak gunakan seperti permainan dadu daripada segi macam cabut undi. Maksudnya kreativiti ni cara kita menyampaikan. Maksudnya bagi memeriahkan suasana, bagi kita menarik perhatian pelajar sekarang ataupun murid-murid sekarang. Jadi pada cikgu begitulah. Maksudnya ciri-ciri yang cikgu berikan ada 5 iaitu komitmen terhadap pembelajaran berterusan dan yang kedua adalah kesabaran dan empati. Yang ketiga adalah kepakaran subjek. Keempat etika kerja dan yang terakhir adalah kreativiti. Jadi daripada situ itu saja daripada cikgu tentang ciri-ciri yang cikgu fahami dan cikgu telah kajilah. Jadi itu saja daripada cikgu. Baik, terima kasih kepada cikgu yang telah memberikan 5 ciri-ciri lah sebab kita tahu ciri-ciri ni banyak sangat. Jadinya cikgu dah berikan 5 ciri-ciri iaitu komitmen terhadap kita punya mengajar ni lah. Lepas tu kesabaran, kepakaran, etika dan juga kreativiti.
Okay, jadinya cikgu saya nak bertanyakan soalan orang kata dah nak di hujung-hujung ni. Saya nak tanyalah soalan sekarang ni kan banyak saya tengok berkaitan dengan isu-isu ataupun cabaran yang keluar di berita, akhbar ataupun ya macam-macam lah kita dengar kan. Berkaitan sekarang ni pendidikan sekarang ni banyak cikgu ni stres ataupun keluar kenyataan begitu yang mengatakan banyak cabaran yang diorang hadapi sekarang ni berbeza dengan dahulu. Jadinya berdasarkan pengalaman cikgu mengajar, jadinya apakah yang cikgu rasa cabaran ataupun isu yang menyebabkan yang memberi kesan kepada seorang guru ni? Mungkin ada pengalaman cikgu yang cikgu pernah terkena ataupun terkesan daripada cabaran tersebut. Okey, jadi isu ataupun cabaran lah yang dihadapi pada waktu kini. Cabaran utama yang cikgu pernah alami termasuk adaptasi kepada teknologi pendidikan yang pesat ataupun berkembang lah, serta memastikan setiap pelajar dapat mengikuti PDP walaupun terdapat perbezaan dalam akses kepada teknologi. Selain itu, cikgu juga cabaran emosi lah dan sosial pelajar, terutama selepas pandemik. Okay. Tak lupa juga, dia memberikan kesan kepada keberkesanan pengajaran dalam kelas. Okey. Cikgu akan mulakan terhadap memastikan setiap pelajar dapat mengikuti PDP. Okey, sebab kita sebelum ni kita faham, kita pernah alami pandemik. Jadi, bila pandemik, kita boleh lihatlah daripada sebab cikgu mengajar sekolah rendah, jadi kita pergi sikit, kita boleh lihat kepada sekolah menengah lah. Sebab sekolah rendah dia macam kalau daripada segi sekolah rendah, dia nampak dia punya kesan dia, impak dia ada, tapi pada cikgu ketara dia di sekolah menengah. Maksudnya, bila pandemik, maksudnya sumber kewangan daripada keluarga dia jadi macam semakin sempit. Bukan sempit, maksudnya semakin berkurangan. Okay. Jadi, bila di situ, bila waktu pandemik je, ramai pelajar-pelajar sekolah menengah lah yang cikgu lihat, yang cikgu kenal juga, diorang kebanyakannya sekolah terpaksa berhenti. Okay. Sekolah terpaksa tutup. Cikgu-cikgu pun terpaksa melakukan online punya kelas. Maksudnya kelas online. Jadi bila melakukan kelas online tu, kebanyakan murid akan membuat part time. Kadang-kadang tanpa kita tahu ada yang dah bekerja. Jadi daripada situ nampak bila kita secara online, kita punya cara pendekatan kita susah sebab kita bukan berhadapan. Bila berhadapan kita mudah untuk membentuk mereka, tapi bila di rumah dia memainkan peranan orang di rumah. Maksudnya daripada segi ibu bapa, adik-adik, abang-abang dan akak-akak. Jadi pada situ diorang pun sepatutnya memainkan peranan juga. Okay. Jadi bila pandemik ni berlaku, dia menyebabkan pelajar ni kerja dan merasakan gaji tu bila dah dapat gaji tu, dia merasa macam sekolah itu tidak penting. Sebab tu kita boleh lihat waktu pandemik, kebanyakan pelajarnya sering melakukan part time dan sehingga berhenti sekolah. Okay. Jadi kat situ kita boleh lihat lah. Okay. Seterusnya cikgu terang sikit PDP yang berkaitan dengan teknologi lah. Maksudnya kita ada perbezaan dia. Okay. Perbezaan, cikgu terangkan perbezaan dulu dan sekarang. Maksudnya perbezaan dulu, kita punya teknologi kurang. Maksudnya pada zaman dulu, kita punya pendekatan kita hanya membuat macam cikgu cakap tadi, traffic light. Kita membuatkan benda tu daripada apa yang kita lihat. Maksudnya kita ada bahan bantu mengajar kita. Okay. Bila kita pergi kepada teknologi sekarang ni, dia membuatkan ada certain pelajar akan lebih tertarik dan ada certain pelajar lebih minat kepada cara yang tradisional lah, cara dulu lah. Bila kita pergi kepada teknologi ni, itu yang banyak kuis secara online. Maksudnya yang kuis punya apa? Kuis punya soalan. Jadi bila pergi ke teknologi, dia main dengan komputer, laptop. Jadi teknologi dia kita peredaran zaman kita semakin ke depan semakin berteknologi. Jadi 10 tahun ataupun 20 tahun yang masa akan datang, kita tak tahu perubahan kita, cara kita mengajar di sekolah adakah masih sama dengan dulu ataupun berbeza-beza. Sebab sewaktu cikgu belajar di U, kita beradaptasi dengan cara bahan bantu mengajar, apa yang kita sediakan kepada murid-murid. Maksudnya kaedah kita nak gunakan ataupun aktiviti berada di dalam kelas. Okay.
Jadi itu saja tanda isu dan cabaran yang cikgu hadapi pada masa kini. Okey. Okey, jadinya itu serba sedikit lah apa yang cabaran pernah cikgu alami sebab ya cikgu kata tadi latar belakang cikgu mula mengajar 2018. Jadinya ya kita pandemik pada tahun 2021. 2021 jadinya cikgu pernah merasai lah macam mana era pandemik tu menyebabkan pendidikan kita agak berubah. Jadinya saya teruslah kepada soalan terakhir saya cikgu sebab ya cikgu pun ada kerja lain juga. Jadinya pada pendapat cikgu lah, kita biasa dengar yang cikgu ni dia bukan sahaja mengajar. Jadinya dia ada juga kita dengar istilah dia dikategorikan sebagai pemimpin ataupun ketua. Ketua di dalam kelas, ketua di sekolah. Jadinya bagi pendapat cikgu, apa yang cikgu rasa atau apa yang cikgu anggap peranan guru ni sebagai seorang pemimpin di dalam kelas ataupun di mana-manalah sebab guru ni dia dikenali ramai. Okey, itulah soalan saya yang Okey. terakhir. Terima kasih. Cikgu agak berminat dengan soalan ni. Peranan guru, pemimpin, profesional dalam pelbagai aspek PDP. Jadi, guru ni sebagai pemimpin profesional yang bermaksud guru akan sahaja bertanggungjawab terhadap kelas masing-masing tetapi juga berperanan dalam membimbing rakan sekerja menginovasi kaedah PDP dan menyumbangkan kepada pembangunan kurikulum. Guru juga perlu aktif dan dalam komuniti pendidikan melalui latihan, kolaborasi dan perbincangan untuk teruskan mempertingkatkan kualiti pengajaran secara keseluruhan. Jadi apa yang cikgu nak cikgu boleh selitkan sikitlah bagi apa yang cikgu dah terangkan tadi. Daripada apa yang tanggungjawab tu kita dah tahu seperti mana. Maksudnya tugas yang kita galas tu tanggungjawab kita nak didik orang. Okey. Jadi bila kita macam sebagai pemimpin, contoh dia macam pemimpin untuk bertanggungjawab terhadap kelas masing-masing. Jadi untuk kita untuk suasana kita mengajar, kita boleh buat contoh dia sebagai kita hias kelas tu sebab kita nak mengajar orang. Kita ditugaskan, diberikan amanah kan sebab kita kelas tu kita punya. Jadi amanah kita hiaskan. Maksudnya kita cantikkan ataupun kita meriahkan suasana di dalam kelas. Jadi benda tu memudahkan sewaktu PDP. Maksudnya mereka akan merasa selesa. Jadi suasana kita nak mengajar diorang tu rasa selesa. Tak seperti mana yang kita tahulah. Ada setengah sekolah yang tak ambil cakna lah tentang benda ni. Tapi sekarang alhamdulillah diorang dah terapkan kepada sekolah-sekolah lain lah untuk menegaskan terhadap peranan ni. Jadi tidak lupa juga kita bila kita sebagai pemimpin kita kena macam menasihatkan. Maksudnya bila kita sebagai cikgu dengan rakan-rakan yang lain, maksudnya perjuangan kita cikgu-cikgu yang lain lah, kita saling nasihat, saling membantulah. Maksudnya kadang-kadang mereka pun memerlukan idea. Jadi tak salah kita berkongsi idea apa yang lebih menarik. Maksudnya kadang-kadang kan ada setengah cikgu yang masih bidang dia yang belum, orang kata macam ilmu dia tak mencukupi sebab macam baru-baru cikgu baru ni kadang-kadang ilmu diorang pun memang ada yang terkini dan kita boleh menerapkan dengan ilmu yang lama. Maksudnya cara kita yang lama. Okay. Jadi sebab yalah seperti mana yang sekarang lah. Kita sekolah pun dah ambil berat lah benda ni. Jadi daripada situ diorang dah utamakan. Jadi macam inovasi kaedah PDP ni, lepas tu dah menyumbangkan kepada pembangunan kurikulum. Jadi kita pelibatan kita kat sekolah juga haruslah macam kalau menunjukkan muka, kita haruslah macam mengikuti program sebab kita bila ada di sekolah kita akan diberikan tugas macam contohlah kita harus melaksanakan macam program kolaborasi macam untuk anti dadah. Jadi kita kena sediakan kertas kerja, kita kena pergi kepada pusat anti dadah untuk kita panggil penceramah lagi, berurusan dengan mereka. Sebab kita panggil kolaborasi ni macam kita panggil untuk yang memanfaat lah macam cikgu boleh cakap. Maksudnya yang memberi pendedahan untuk mereka tidak terjebak. Contoh dia lah tidak ada. Lepas tu kita boleh libatkan dengan polis, dengan bomba. So bila dengan polis kita boleh libatkan tentang jenayah. Bila bomba kita boleh melibatkan dengan keselamatan. Jadi kat situ kan macam cikgu cakap tadi, kita boleh kolaborasi dengan pelbagai pihak daripada situ. Okay, jadi untuk yang terakhir lah. Sebab bila kita berkaitan dengan seorang pemimpin ni,
kita ciri-ciri kita lah. Maksudnya apa yang kita akan, apa sebenarnya, apa tugas kita yang utama. Seperti mana kita tahu tanggungjawab tu memang yang macam tanggungjawab amanah tu memang dah diberikan. Tapi kebanyakan cikgu sekarang ni banyak yang sambil lewa lah. Banyak yang sambil lewa yang hanya datang sekolah untuk pass kad dan terus balik. Jadi itulah apa yang cikgu rasa lah. Jadi itu untuk ciri-ciri seorang pemimpin tu pada cikgu lemah lah maksudnya. Sebab dia hanya berdasarkan apa yang apa yang dia rasa kerja itu. Tapi dia tak faham apa itu peranan seorang guru, ciri-ciri yang ada seorang guru. Okey. Jadi cikgu rasa cukup saja untuk peranan guru ni sebagai pemimpin lah. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada cikgu atas masa cikgu untuk saya menemubual cikgu berkaitan dengan profesyen keguruan ni. Jadinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Minta maaf kalau ada tersalah soalan saya ataupun tersalah percakapan saya. Jadinya itulah cikgu. Semoga cikgu berjaya dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih.